Wabarakatuh. Dalam kejayaan. Para pelajar dan guru yang dirahmati Allah, segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kurnia dan izinnya dan kita dapat kita bersama-sama berhimpun sekali lagi pada hari keempat minggu kedua hari ini dalam program Bengkel Menjawab Soalan Perperasaan SPM Anjuran Yayasan Inisiatif Membangun Pendidikan dan Amal Kebajikan iaitu IFAK dan dengan kerjasama Kolej Teknologi Antarabangsa Cybernetik KTAC. Seperti saya memaklumkan kembali, program ini akan berlangsung pada setiap hari Sabtu dan Ahad sepanjang bulan Disember 2021. Sebelum kita pergi ke lebih lanjut, untuk bengkel pada hari ini, kita masih menggunakan link Zoom yang sama seperti minggu sebelum ini. Link Zoom tersebut telah diberikan dalam kumpulan Telegram Bengkel Menjawab Soalan SPM 2021. Para pelajar boleh berkongsi link tersebut kepada rakan-rakan yang lain yang masih belum menyertai bengkel ini. Sebelum ini dengan link, klik link dekat yang Google Form pendaftaran di ruangan chat box. Para pelajar juga dijemput untuk menelajari Facebook Yayasan IFAK di carian Facebook Yayasan Inisiatif Membangun Pendidikan dan Amal Kebajikan serta Facebook KTAC di carian Kolej Teknologi Antarabangsa Cybernetik KTAC. Untuk maklumat, sesi live ini juga dirakam secara langsung di platform YouTube dan Facebook Yayasan IFAK dan serta Kolej Teknologi Antarabangsa Cybernetik. Baiklah hadirin sekalian, untuk pada hari ini, para pelajar akan bersama saya Zahira dan saya Nur Syafiqah sebagai moderator program anda pada hari ini. Sebelum memulakan sesi secara langsung ini, para pelajar dikehendaki semua kehadiran melalui aplikasi Moodle bagi slot live. Untuk kehadiran sesi live bersama guru dinamik, para pelajar perlu memastikan aplikasi Moodle telah diinstal di telefon bimbit anda. Seterusnya, tekan button Enroll Room as Student di setiap projek. Cara untuk mengisi kehadiran menggunakan telefon bimbit, log masuk dan buka aplikasi Moodle, tekan ruangan source kategori dan pilih bengkel SPM IFAK KTAC 2021, pilih subjek yang sedang live dan pilih kehadiran sesi live dan tekan pilih jawapan hadir dan simpan kehadiran anda direkodkan. Bagi menggunakan komputer rimba atau PC, buka link infaq.uvos.com, log masuk dengan menggunakan username dan password yang diberikan. Scroll ke bawah, anda akan lihat course kategori dan pilih bengkel SPM IFAK KTAC 2021. Pilih subjek yang sedang live dan pilih kehadiran sesi live dan tekan. Pilih jawapan hadir dan simpan, kehadiran anda juga direkodkan. Bagi pelajar yang belum membuat pendaftaran, anda boleh klik di pautan Google Form yang diberikan oleh penganjur di ruangan chat box. Okey, untuk maklumat semua pelajar, pada hari ini 12 Disember 2021, sesi secara langsung kita ialah subjek sejarah, pendidikan Islam dan sains. Slot pertama kita pada hari ini merupakan subjek sejarah dan akan disampaikan oleh guru dinamik kita seperti biasa iaitu Cikgu Shima. Cikgu Shima ni dah ada kat dalam ni, tunggu kita. Dan sesi ini akan berlangsung pada pukul 9 pagi hingga 10.30 pagi. Manakala slot kedua pula merupakan subjek pendidikan Islam yang akan disampaikan oleh cikgu dinamik kita iaitu Ustazah Sharifah dan sesi ini akan berlangsung pada 11 pagi hingga 12.30 hari. Okey, untuk slot yang terakhir atau slot ketiga pula akan iaitu subjek sains. Ianya akan disampaikan oleh cikgu guru dinamik kita iaitu Cikgu Hafizah. Dan sesi ini akan berlangsung pada pukul 2 petang hingga 3.30 petang. Maaf ya. Okey, sebelum memulakan majlis, marilah kita sama-sama mengaminkan bacaan doa yang akan diketuai oleh Saudara Amir agar program kita pada hari ini mendapat keberkatan dan keredoannya. Okey, menjemput Muhammad Amir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك خلق العظيم إنك سميع عليم إنك غفور رحيم
Innaka Rabbul Arsyil Azim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karimul, ya Rahim. Limpahkanlah rahmat dan rahimmu ke atas program Bengkel Menjawab Soalan SPM 2021 yang diadakan pada hari ini. Berkatilah majlis ini dari awal hingga akhirnya. Ya Zal Jalali wal Ikram. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu ya Allah. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbil alamin. Terima kasih untuk kami untuk baca doa. Sebelum program kita dilanjutkan, mari sama-sama kita saksikan video montage Bengkel Menjawab Soalan Peperiksaan SPM 2021 yang disediakan oleh pihak konsorsium. Baiklah para pelajar sekalian, dengan tidak melengahkan masa, saya mempersilakan guru yang ambil bagi subjek sejarah, iaitu Cikgu Shimah, Cikgu Nur Hashimah binti Nawawi atau lebih dikenali sebagai Cikgu Shimah, untuk meneruskan slot kita yang pertama. Dengan segala hormat, saya dipersilakan. Okey, terima kasih kepada saudari moderator kita yang cantik manis ni. Okey, saya tak dapat capture nama tadi, saya minta maaf. Okey, saya sangat terharu dengan bacaan doa daripada saudara Amir. Wow, so nice pagi-pagi kita dengar doa macam ni. So nice. So, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Welcome back kids. Kita masuk minggu kedua. Alhamdulillah kita dah cecah 92 orang kat sini. I really hope last week kita cecah 170. Saya harap kali ni kita akan cecah lagi melebihi 170. Record tiap-tiap minggu kenalah lebih kan. Kalau tidak lemau nak. Okay, you can still call all your friends to join us today. Okay, untuk hari ini. Kenapa? Kerana Cikgu Shimah telah menyediakan bahan-bahan yang insya-Allah boleh membantu anak-anak hebat cikgu untuk menyerlah jauh dari yang biasa. Kata Faizal Tahir tadi. Okey, kenapa saya kata awak boleh menyerlah jauh dari yang biasa? Kerana pagi is morning 9 o'clock, it's Sunday and it's school holiday. Awak semua ada di sini. OMG.
Oh, kalau suami saya ada, dia marah saya sebut OMG. Okey, alhamdulillah saya sangat bersyukur tahniah anak-anak hebat yang mampu menghadirkan diri pada pagi ini. I saw a few names yang saya sangat kenal ya. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, okey, kita akan mulakan sesi kita pada pagi ini. Okey, pada pagi ini cikgu akan memfokuskan hanya kepada soalan struktur ya sayang. Okey, minggu lepas kita fokus kepada soalan objektif ya. So objektif cikgu dah tunjukkan cara bagaimanakah cara untuk kita belajar soalan objektif. Okey. Semalam cikgu dah nampak ni cikgu dah nampak kat sini amaran mesra lagi manja ya. Tolong jangan conteng slide saya. Saya minta sangat-sangat pagi ni kita semua semangat nak belajar. Saya minta anak-anak hebat ni tolong jangan conteng slide saya. Nanti dia kacau mood saya tak boleh nak cerita. Saya semalam tidur pukul 1 pagi bukanlah buat bahan, plan apa yang nak share hari ni dengan anak-anak hebat. Jadi tolong jangan spoil mood saya dengan menconteng slide saya. Minta sangat sayang Itu yang pertama. Yang kedua, kita jaga budi bahasa kita semasa kita berada dalam atas talian ini. Okey, cikgu harap kita menjaga sensitiviti semua orang. Okey, sebab yang ada kat sini semua nak belajar. Minta maaf lah cikgu dah membebel di pagi hari. Sebab ni saya kena cakap minggu lepas ada orang conteng slide saya. Tapi nasib baik berjaya kita atasi. So saya harap sangat tak ada yang conteng slide saya. Tolong sebab ini orang nak belajar semua sayang. Okey, so pada minggu ini, pada minggu ini, okey, minggu lepas saya dah berikan tentang kertas 1, minggu ni adalah tentang soalan struktur. Okey, soalan struktur. Okey, apa masalah? Okey, mungkin ada yang baru pertama kali join kelas cikgu. So selalu orang akan tanya, what is the problem? Apa masalah dengan subjek sejarah? Fakta banyak cikgu. Kena kuasai teknik. Ya, betul. Saya tak nafikan benda ni. So dalam masa berbaki berapa hari? Siapa tahu? Exam semalam dah keluar jadual baru jadual baru untuk SPM. Siapa tahu boleh tulis kat ruangan chat ataupun nak buka dia punya audio pun boleh, tak ada masalah. Cikgu pun nak dengar juga suara awak. Awak tahu tak bilakah tarikhnya? Bila tarikhnya peperiksaan SPM akan berlangsung? 7 Mac Azizi, 7 Mac saya bulan 3 betul. 2 Mac mula betul, 2 Mac mula, tapi saya nak tahu paper sejarah. Paper sejarah 9. bila? Bila paper sejarah? Come on sayang, bila paper sejarah? Siapa boleh tahu? Kita kena tahu ni bila paper kita. 9 Mac betul Afrina ku sayang. Okey. 9 Mac betul Elizabeth. Elizabeth Haida. Okey, very good. 9 Mac. Jadi daripada hari ini nak ke 19 plus minus kita ada lebih kurang dah 80 hari lebih. Okey, 80 hari tu tak tolak lagi awak nak punya pergi holiday lah, pergi mana tundang. Tinggal tak lama mana. Okey. Jadi bagaimana kita nak memanfaatkan masa cuti sekolah ni? Sekarang dah mula ni dah minggu kedua ya sayang. Minggu kedua di bulan Disember. Okey, kalau kata awak masa cuti ni awak stay tune dengan Cikgu Sima. Minggu ni hari Ahad minggu depan cikgu akan ke udara pada hari Sabtu dan minggu lagi satu hari Ahad. So kita dah complete teknik. Teknik kena betul, nak skor sejarah teknik kena betul, cara kena betul, baru kita boleh skor sejarah. Okey. So teknik menjawab soalan struktur slightly berbeza sedikit dengan esei, cuma nanti cikgu akan terangkan apa beza dia. Sama tapi tak serupa ya. Akibat susah tak ada idea, jangan risau nak. Sebab itulah awak masuk kelas ni, awak akan bersama-sama dengan Cikgu Sima. Cikgu Sima akan terangkan cara, okey, cara ataupun metod yang memudahkan awak semua insya-Allah boleh mendapat markah cemerlang. Okey, kita bukan nak lulus kita nak cemerlang. Okey, when we set the ball very high, so we aim high. Kalau kita kata lulus, kita pun akan buat kerja untuk lulus sahaja. Okey, objektif bengkel kita hari ini macam biasa. Okey, saya nak terangkan tentang apa masalah calon, kenapa tak boleh jawab sejarah. Sebenarnya semua orang boleh jawab sejarah. Semua orang boleh jawab sejarah walaupun tak belajar sejarah. Macam mana tu? Okey, stay tune with me.
Okey, so kita akan lihat bentuk-bentuk soalan, kita akan lihat peruntukan masa. Ni yang ada masalah pelajar-pelajar yang terlepas pandang, dia tak tahu. Okey, tak tahu, tak nak ambil tahu. Okey, so ini adalah dua rujukan utama sayang. Okey, soalan struktur. Soalan struktur kita akan jawab 4 soalan struktur dan setiap satu soalan itu 10 markah. Yang ni cikgu repeat je, cikgu rasa semua orang dah biasa dengar. Siapa yang tak tahu soalan struktur 10 markah, ya? Semua orang tahu, ini cikgu repeat je. Okey, 2 soalan daripada tingkatan 4 is confirm, 2 soalan daripada tingkatan 5 is confirm. Cuma yang tak confirm soalan apa yang nak keluar. Okey, so peruntukan masa menjawab di sini hanya 1 jam ya. Makna kata kalau 1 jam untuk 4 soalan, setiap satu soalan hanya 15 minit. Cikgu 15 minit tu sikit. Ya, memang sikit kalau kita tak teknik kita salah. Sebab tu kita masuk kelas cikgu simak. Sebab tu awak semua masuk kelas saya akan jawab macam mana nak menggunakan 15 minit yang bermakna itu. Okey. Katakanlah jawab soalan, jawab, lepas tu alamak tak tahu. Go to the next one. Okey, jangan tunggu lama sebab struktur wajib jawab, bukan pilihan ya, wajib jawab. Okey. Alright. Okey, Taufik. Taufik Hidayat nak macam nama pemain badminton. Okey, kalau ada soalan boleh letak kat ruangan chat, nanti cikgu baca, dan moderator pun mungkin akan highlight pada cikgu juga. Okey. Alright, so masa menjawab 15 minit. Okey, ini tips kepada calon ya. Ini tips-tips manja. Okey. Pertama sekali kita kena faham kata tugas nak. Masalah dengan student, dia tak faham kata tugas, dia tak faham kehendak soalan. Dan tolong hati-hati ya sayang, kehendak soalan ada setengah yang memerlukan dua, dia memerlukan kita kata memerlukan satu ataupun dua jawapan untuk disoal ya, dua atau beberapa jawapan untuk disoal. Okey. Jadi dalam jawapan kita tak boleh, kita kena bagi equal. Nanti kita akan lihat ya. Dan mulakan jawapan dengan pangkal ayat ataupun intro. Ada setengah cikgu ajar kepala ayat, pangkal ayat, intro sama je nak. Okey. Dan ada fakta, ada huraian, ada contoh. Yang ni yang selalu student cakap, cikgu kalau saya tak ada huraian, tak ada contoh macam mana? Hello baby cikgu. Dengar sini ya, cikgu cuma nak pesan. Awak tak payah fikir panjang nak. Awak duk fikir, oh tak ada huraian, tak ada contoh, terus kau tak tulis. Yang penting sekarang tulis. Awak boleh tulis fakta saja ke? Awak boleh tulis huraian saja ke? Awak boleh contoh saja ke? Tulis. Jangan tak tulis. Okey. Fakta, huraian, contoh. Ini memang sangat dicadangkan. Kalau awak tak boleh buat, kita kena ikutlah keupayaan diri kita. Kalau kita baca buku suam-suam kuku, kita tahu fakta je, jalan fakta saja. Jangan disebabkan, oh cikgu ajar kena ada fakta, huraian, contoh. Aku ada fakta je, langsung kau tak tulis. Tak boleh, tak nak macam tu ya sayang. Yang kedua, elakkan menggunakan koma dalam penulisan esei. Koma makna kata awak sambung semua fakta. Awak ada 4 fakta kan, awak koma. Tak mau sayang macam tu. Tak mau. Sebab apa? Ayat ini mestilah ayat lengkap. Jadi nanti cikgu akan tunjuk kenapa cikgu tak menggalakkan saya mengelak kat sini faham perkataan elak tau. Okey? Elakkan. Kita elakkan. Okey? Seboleh-bolehnya kita tak nak lah. Seboleh-bolehnya tak nak. Satu fakta, satu ayat. Supaya boleh memudahkan pemeriksa itu. Dia tak terlepas pandang. Okey? Dan gunakan kata hubung seperti kerana, dapat, agar. Okey, kata hubung ni selalu kata dabus. Dapat, agar, supaya. Okey? Untuk combine fakta dan huraian dalam satu ayat. Okey? Dan juga pemberatan yang seimbang. So makna kata tengok markah lah, jangan markah dia 2. Jawab kau sampai 10. Rugi tu. Pemberatan seimbang ni kita kena ikut dengan markah. Okey. Alright. So sekarang ni again saya akan repeat lagi sekali tentang bash. Okay. What is bash all about? Tengok tiba-tiba tangan cikgu gigil. Saya pun tak tahu kenapa saya gigil. Padahal ini bukanlah teknik menjawab pertama saya. Okey. Sekarang kita back Siapa ingat lagi what is bash? Okey, siapa boleh ingat? Alah, darah berbisa, kenapa mata dah berpusing-pusing, ada star semua ni. Okey. So siapa ingat daripada kelas yang lepas, siapa join kelas cikgu yang lepas? Okey. Saya nak tahu ada siapa ingat lagi tak bash tu apa?
Yang macam ni mungkin tak masuk minggu lepas. Tak apa, kita tengok ada tak kawan-kawan daripada minggu lepas yang boleh terangkan what is bash? Kenapa saya gunakan teknik bash? Alah, Nik Amir pun macam ni juga. Alamak. Bash. Okey. Vivi. Fawizani Vivi. Baca analisis. Okey. Betul. Baca analisis as subjek. Case huraian. Okay, thank you Vivi. Thank you. Armis ke? Armis Zahira. Okay, good job. Taufik Hidayat, baca analisis subjek dan huraian. Yes. Perfecto. Okay, no problem. Kepada yang ceni tadi, no worries. Okay, that's why we are here. So saya akan repeat balik sebab apa saja yang kita ulang, kita akan ingat dengan lebih baik. Okay. First, we have to read the question. Okay, apabila kita baca soalan, kita kalau baca sekali tak jalan, baca 2 ke 3 kali. Okay, A ini adalah untuk menganalisis. Okay, kita nak kena analisis apa? Ini sangat penting ya sayang, sangat penting. Kata tugas. Okay, yang kedua ialah kehendak soalan. Okay, dan yang ketiga kita perlu melihat kepada peruntukan markah. Okey, peruntukan markah untuk soalan struktur, dia boleh 2, 3, 4. Max is 4, minimum is 2. 2, 3, 4. Kalau soalan A, pecahan A 2, so dia akan jadi 2, 4, 4. Okey, kalau 3, 3, 3, 4. Yang 4 tu adalah soalan hebat. Okey. So peruntukan markah. Kalau markah 2 nak jawab macam mana? Markah 3 nak jawab macam mana? Sebab tu kita ada 15 minit. Jadi kita kena hit the point. Kita tak boleh buang masa dan tak boleh bagi melimpah ruah sangat. Ya sayang? Okay. So F ini adalah subjek. Subjek ini sangat kita perlukan untuk kita lihat dari segi watak ini. Untuk kita lihat soalan kebat biasanya. Okay. Nanti cikgu akan tunjukkan. Dan H ini adalah huraian. Okay. Huraian yang macam tadi cikgu cakap, kita memerlukan fakta huraian contoh untuk soalan berbentuk fakta, dan satu lagi kita memerlukan FHCI. Okey, untuk soalan kebat di pecahan C. Okey, teknik bash ini kita akan apply. Kita kena tengok, okey. Saya dah test kepada pelajar saya. Okey, saya dah test kepada pelajar saya. Bila mereka baca soalan tanpa kita menganalisa, kita baca dan kita buat. Dan lagi satu, cikgu nak pesan ya, sayang-sayang cikgu, bila kita baca, kita kena ada rangka jawapan kita. Kecuali kita memang betul-betul dah plug in lah, memang betul-betul ada setengah soalan kita tak perlu rangka, kita terus boleh jawab. Tak ada masalah. Itu makna kata kita dah bersedia, terus jalan, tak ada masalah. Kena soalan pula, kena soalan Malayan Union. Awak memang hafal gila lah. Oh, gila pula, sorry. Okey, awak memang betul-betul menguasai subjek tersebut awak memang betul-betul lah in and out, keluar. Jadi dah semua dah ada kat sini, awak terus boleh tulis. Tak ada masalah itu. Okey, tetapi kepala yang macam confident tak confident. Okey, tulis, buat rangka sikit je, bukan tulis ayat penuh Okey, so kita akan terus masuk kepada soalan. Sebab apa hari ni kita ada 5 soalan yang telah cikgu pilih Okey, 5 soalan yang cikgu pilih dan 5 soalan ini merupakan soalan panas soalan panas, topik-topik panas daripada trial state trial state. Contohnya okey, are you ready sayang? Are you ready? Okey, pagi ni kalau awak dengan cikgu ni sampai pukul kita 9. Ni dah 9.30, saya dah 1 jam. Kita ada 5 soalan, lebih kurang 10 minit macam tu. Tak apa. Tengok. Okay, ready? Alright. Thank you sayang-sayang cikgu. Okay. Alright, let's go. Okay, betul Taufik Hidayat. Okay. So kita akan lihat dulu soalan yang pertama. Soalan pertama ini adalah rajah di bawah menunjukkan ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okay, ciri negara bangsa. Ciri negara bangsa KMM. Cikgu nak tunjuk dekat sini dia dah bagi 6 Okay. Ciri negara bangsa. So kita tahu soalan kita adalah berkaitan dengan ciri negara bangsa. Okay. Untuk pengetahuan anak-anakku sayang, okay, yang ada, wow, kita dah cecah 125. Okay, keep it up, panggil kawan-kawan lagi masuk, belum terlambat lagi sayang. Okay, hampir semua state, hampir bukan semua hampir semua state telah memilih bab 1 tingkatan 4. Okay, so dalam bab 1 tingkatan 4 ni sangat penting lah sayang. Penting. So makna kata siapa yang suam-suam kuku yang baru nak belajar bab 1 tingkatan 4, baca betul-betul, buat betul-betul. So dia ada 2 perkara yang boleh disoal di sini, iaitu ciri-ciri negara bangsa
Kesultanan Alam Melayu KAM, dan satu lagi adalah ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, hari ini kita tengok Kesultanan Melayu Melaka. Okey, apakah X dan Y? Okey, bila kita baca soalan kita dah nak tahu dah apakah X dan Y. So apakah di sini kita kena bagi F. Fakta sahaja. Sekiranya soalan yang ada angka Roman, ada soalan yang X, Y, kita tak perlu intro. Soalan yang macam ni kita tak perlu intro, kita straight jawab. Okay, X dan Y. Okay, so anyone, ada siapa nak cuba X dan Y? Ada siapa nak cuba X dan Y? X wilayah pengaruh, Y lambang kebesaran. Thank you Vivi. Okay, wilayah pengaruh. Okay, alright. So katakanlah kita tulis kat sini wilayah pengaruh. Thank you Vivi. Lepas tu kat sini kita tulis lambang. Okay, lambang kebesaran. Contoh. Okay, katakanlah ini Vivi dia tulis X wilayah pengaruh, Y lambang kebesaran. Okay, Taufik Hidayat dia tulis terbalik pula. Dia kata X adalah lambang pengaruh, X adalah lambang kebesaran, Y adalah wilayah pengaruh. Tak ada masalah sayang. Kalau macam ni tak ada masalah. Cuma yang tak boleh bila awak buat macam ni. Awak slash, awak tulis kat sini. Okay, no slash. No slash. Okay, kata kalau awak tak pasti dengan jawapan tu, awak nak tulis jawapan yang baru, awak tulis kat bawah dia. Jangan slash. Slash tak boleh Okay, so untuk yang ni, so jawapan dia very clear cut, wilayah pengaruh, lambang kebesaran. So you dah terus dapat 2 markah. Okay, soalan yang macam ni, X, Y, angka Roman, there's no intro. Straight to the point, jawab soalan. Okay, alright. Yang ni yang cikgu nak cakap tadi kan, dalam satu soalan dia minta 2 perkara. So dekat sini, jelaskan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka berikut. Okey. Kerajaan rakyat. So yang ni dia sangat pemurah sebab dia dah bagi dia dah pecahkan siap-siap. Kalau dia tak pecahkan, dia letak dalam satu ayat, awak sendiri yang kena analyze. Di sinilah kemahiran kita menganalisa Dalam soalan dia minta 2 perkara, jadi markah dia akan split into 2. Kalau 4, 2, 2. Kalau 6, 3, 3. Tapi 6 tu takkan berlaku di soalan struktur ya sayang. Soalan struktur hanya maksimum 4 markah ya. Maksimum 4 markah ya. Okey, jelaskan ciri-ciri kerajaan dan rakyat. Okey, tadi cikgu kata kalau ada nombor Roman tak payah intro. Sayang, yang ni Roman tu untuk yang ni Roman yang macam ni baru tak ada intro. Kalau macam ni perlu intro. Berapa kita kena tulis? Okey, jelaskan, kita berikan fakta ya. Okey, so 2. Minimum kita kena tulis 2. Mesti ada kita kata mesti ada intro. Okey? So, alright, thank you Taufik Hidayat. Okay, so kalau tak faham ke apa, cikgu cepat sangat, tolong. Okay, sebab kita masa limited. Cikgu pilih 5 yang terbaik untuk kita discuss pada pagi ini. Okay, so kita lihat kerajaan. Okay, kerajaan tu apa? Contoh cikgu nak tengok kat sini. Ada tak siapa-siapa cadangan jawapan kita tengok sini. Kerajaan muncul kerana adanya raja. Raja ialah pemerintah tertinggi dan dibantu oleh pembesar. Selepas kedatangan Islam, gelaran sultan telah diperkenalkan. Kalau kita lihat di sini, okey, siapa yang jawab ni? Taufik Hidayat. Bagus Taufik Hidayat. Macam sama je dengan jawapan cikgu. Okey, terbaik Taufik Hidayat. So, kalau kita tengok dekat sini, markah akan diberi kat mana? Raja, 1 markah. Raja adalah pemerintah tertinggi. Pemerintah tertinggi dibantu oleh pembesar. Mendapat gelaran sultan. Nampak? Bagi lebih, jangan kurang. Ini kalau kata kita nak standby. Tapi kalau awak tulis ini, raja ialah pemerintah tertinggi dan dibantu oleh pembesar pun cukup. Cukup. Sebab kat sini lah. Sebab yang ni pengulangan pada sini. Awak tulis. Raja ialah pemerintah tertinggi dan dibantu oleh pembesar. Dah cukup. Boleh dapat markah penuh dah. Okey. So kita tengok struktur ayat di sini. Dia biasa-biasa saja. Okey. Dia tak memerlukan kita menggunakan bahasa Melayu yang terlalu bombastik. Tak. Okey. So tulis sikit pun dah boleh dapat markah penuh. Ya, sayang. Okey, ini 1. Lepas tu nampak? Jawapan dia banyak sayang. Jawapan dia banyak. Okey. Untuk yang ni, untuk sesi kita, okey, slide yang cikgu conteng-conteng ni, semua yang saya conteng ni, saya akan upload dalam Moodle ya. So maknanya kata awak boleh have a copy, have a look. Saya akan hantar dekat Moodle. So tolong semua kena boleh download daripada situ. Okey.
So boleh study lagi. So kalau siapa-siapa yang terlepas kat mana-mana, boleh study. Okey, so kita tengok dekat sini. Rakyat memberikan taat setia kepada sultan dan mereka mematuhi undang-undang. Rakyat Melaka terdiri daripada rakyat merdeka dan hamba. Okey, nampak tak dekat sini kat mana boleh dapat markah? Siapa nak cuba dekat mana kita boleh dapat markah dekat sini? Dekat mana kita boleh dapat markah sayang? Taat setia, betul. Okey, saya letakkan ni kat sini. Okey, so that I can read. Okey. Alamak. What did I do? Okey. Okey, saya akan letak dekat sini. Okey, kat mana? Alah, hai. Hari ni. Okey, betul. Taat setia satu markah, mematuhi undang-undang satu markah, rakyat merdeka dan hamba satu markah. Nampak 3 markah kat sini. Yes, tepat sekali. Bagus anak-anakku sayang. Aisyah, taat setia. Terdiri daripada, tak ada markah sayang. Okey, so dekat sini, so kalau kita tengok dekat sini, dia ada taat setia, mematuhi undang-undang, dan juga rakyat merdeka serta hamba. So 3 markah di sini. Nampak? Perfect. Okey? So nampak? So mudah ke tak mudah? Memang mudah ya. Memang mudah. Kalau rakyat taat setia kepada raja boleh dapat markah. Memanglah Zikri tak. Rakyat memang taat setia. Itulah peranan rakyat. Okey? So kejap lagi cikgu nak ajar satu formula best gila tak tipu. Kejap lagi awak tengok, kejap lagi soalan selepas cikgu akan jawab formula. Stay tune anak-anakku sayang. Okey, nampak? So dekat tadi kita dah dapat. Tengok. Rakyat memberikan taat setia, rakyat patuh kepada undang-undang, rakyat Melaka sebab sekarang dia tanya tentang Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kalau awak kuasai topik ini, awak dah menguasai 50% daripada bab 1. Okey. Alright, now kita lihat kepada ini soalan C. Soalan C biasanya kita dah tahu soalan kebat. Okey, apakah peranan rakyat dalam pembangunan negara pada hari ini? So bash, kita dah analisa Sekarang dia minta apa? Kehendak soalan dia tanya. Okey, cikgu. Peranan dia nak tahu peranan. Peranan siapa? Inilah subjek. Peranan rakyat dia nak tahu. Ini adalah kehendak soalan. Peranan rakyat dalam pembangunan negara. Rakyat buat apa? Apakah peranan rakyat? Selalunya pelajar bila sampai dekat sini dia confusing. Okey, bila sampai dekat sini dia selalu kata macam apa nak tulis, apa yang nak tulis. Okey, sekarang cikgu akan bagi awak satu formula rahsia rahsia. Tapi bukan rahsia untuk pelajar saya. Saya terpaksa tarik ke depan sebab saya nak tulis. Nanti nampaklah muka cikgu yang bulat tapi tak apa. Untuk awak semua. Okey, istimewa saya bawakan formula saya. Okey, formula dia. Sekiranya dia tanya tentang rakyat, so cikgu tukar pen color lain lah Cikgu suka color purple. Okey, kita pakai formula ini. RIP. Okey, so satu formula cikgu nak ajar hari ni untuk kebat peranan rakyat. R ni apa? RIP bukan rest in peace yang orang mati tu, bukan tidak R ini adalah rakyat. Ini formula kebat cikgu nak share. Tengok betul-betul, banyak soalan boleh guna yang ni. Okey, pemimpin. Tengok sini. Cikgu buat magic. Okey, peranan rakyat. Okey, kita boleh pakai salah satu formula cikgu yang paling best gila. Sorry. Yang paling best dan letup yang cikgu rasa. Cikgu rasalah kan. Okey, formula RIP. Okey, pelajar selalu senang ingat. Okey, rakyat buat apa? Rakyat buat 3 benda. Okey? Okey, rakyat buat 3 perkara, iaitu rakyat taat, rakyat setia dan rakyat patuh. Okey. Kenapa TPS cikgu pilih? Taman Petaling School. Cikgu kan daripada Taman Petaling. Okey. So pelajar cikgu memang cikgu paksa mereka ingat formula ni. Okey. Kalau dia tanya peranan rakyat, rakyat mestilah taat dan setia kepada raja dan negara. Okey, dalam sendiri rakyat kena buat apa? Dia kena patuh kepada undang-undang. Kenapa kena patuh kepada undang-undang? Supaya keselamatan dalam negara terjamin. Okey, apa lagi peranan rakyat? Di sini sayang ilmu. Rakyat mesti ada ilmu. Nampak formula ni? P tu untuk pemimpin. Kalau dia tanya peranan rakyat, apakah peranan rakyat, apakah peranan generasi muda, okey, adik-beradik masyarakat semua, kita boleh pakai formula ni. Nampak? Jelas ke tidak?
Betul Nik Amir. Taufik, patuhi undang-undang negara. Betul. Tak payahlah macam ni, Jangan. Okey, peranan rakyat patuh undang-undang. Korang semua itu je lah balik-balik patuh undang-undang. Okey, so kita kena up sikit jawapan kita. Kenapa kita kena patuh undang-undang? Supaya keselamatan dalam negara terjamin, supaya politik dalam negara ataupun keadaan negara lebih aman. Okey, dan jangan lupa boleh guna formula nama Cikgu Shima. Okay, so apa formula nama saya? Nampak bila jawab K4 ni mesti ada. Okay, S sejahtera. Okay, H harmoni. HI tu harmoni tau. M makmur. A aman. Nampak? Formula nama Cikgu Shima. Nampak dua formula yang telah cikgu berikan pada awak pada pagi ini. Siapa tak masuk kelas cikgu memang grogi. Peranan rakyat. Apa peranan rakyat? Rakyat mestilah mempunyai ilmu pengetahuan. Rakyat mestilah menguasai pelbagai ilmu pengetahuan supaya tidak mudah ditipu. 2 markah dah kat situ. Okey, rakyat mestilah mematuhi undang-undang supaya keamanan negara terpelihara. 4 dah kat situ sayang. Siapa cakap susah? Susah bila kita tidak berfikir. Okey, di sinilah penting untuk kita menganalisa. Dapat menjalin perpaduan yang erat boleh, menyokong segala usaha dan dasar kerajaan perfecto akmal. Ini bukan jawapan biasa-biasa ni. Bagus ya. Menyokong. Maknanya kata kita patuhlah tu. Ada di bawah patuh. Selain pada patuh undang-undang, kita menyokong dasar-dasar kerajaan. 2 benda di situ undang-undang dan dasar-dasar kerajaan. Contoh undang-undang kita patuhlah, contoh bawa kereta tak boleh melebihi 110 dekat highway kan. So awak bawa 300. Pada muka kena saman. Okey. Dasar ni contoh dasar-dasar kerajaan. Contoh kerajaan kata stay at home, kau pun stay at home. Pakai mask, kita pun pakai mask. Ambil vaksin. Itu dasar-dasar kerajaan. Okey? Alright. Okey. So ini contoh cikgu bagi jawapan dekat sini. So kita boleh lihat rakyat mestilah memberikan taat setia kepada raja dan negara. Taat setia. Selain itu, rakyat hendaklah mematuhi undang-undang yang dikuatkuasakan supaya keamanan dapat dicapai. Contohnya, menyokong kempen penjarakan sosial untuk mengekang COVID. Nampak? So di sinilah kita ada fakta, ada huraian, ada contoh. Dia go the flow macam tu sayang. Okey? Tapi kalau kata cikgu dah nampak cobaan-cobaan, jangan nanti cikgu jadi hijau. Okey? Nampak? Nanti cikgu kalau dia dah conteng kat sini nanti tak cantik bila cikgu nak upload kat sana. Nanti macam mana nak belajar? Okey? Cikgu kalau saya tak ingat contoh tak apa sayang. Tak ada masalah. Okey? Ada contoh tulis, tak ada contoh tak ada masalah. Kita tak potong markah, tak dapatlah markah untuk contoh. Bagilah lebih dekat huraian. Okey? Nampak? Rakyat buat apa? TPSI. 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 Tapis pun boleh. Taat, setia, patuh dan mesti ada ilmu pengetahuan. 4 perkara dah ada kat situ. Susah ke senang? Mestilah senang. Nampak? Peranan rakyat. Nampak? Okey, formula RIP. Okey? Tulis. Nanti cikgu akan upload dekat Moodle. Boleh dapat slide ni juga. Okey? Nampak peranan rakyat. Boleh juga mengamalkan prinsip rukun negara. Rukun negara sayang-sayang, topik yang panas juga tahun ini. So kita pun ada soalan rukun negara juga. Nampak? Apakah peranan rakyat? Setia. Okey? Setia. Bagaimana kita setia? Tidak berkejama dengan musuh, tak menjual rahsia kerajaan, patuh kepada undang-undang. Okey? Alright. Clear? Boleh faham kalau soalan tentang sejarah, wajarlah kami gunakan contoh berkaitan dengan isu-isu semasa ke? Okey, sayang. Dia bergantung kepada soalan sayang. Leong Okey, contoh dalam soalan ini, contoh peranan rakyat dalam pembangunan negara pada hari ini. Nampak tak? Dia tulis kat sini sayang. Pada hari ini. Apa peranan awak? Okey, memang daripada dulu kita taat setia kepada raja, memang daripada dulu kita ikut kepada undang-undang. Sekarang kita nak tunjukkan contoh, kita memberikan contoh ni, menyokong kempen penjarakan sosial. Boleh? Okey, depends on the question. Nampak tak dekat sini? Pada hari ini. Alright. Okey. Next question, kita nak melihat kepada
soalan daripada tingkatan 4 ya, soalan tingkatan soalan cikgu tukar pen warna oranye pula. Tingkatan 4 bab 6 ya. Tingkatan 4 bab 6. Ada 2 state yang telah memilih ya. Tajuk daripada ancaman komunis ya dan darurat, 2 state iaitu Selangor, okey. State Selangor dan juga Johor telah memilih ni. Johor paper dia mengikut daerah-daerah. Tapi cikgu tengok yang ada satu tu dia pilih daripada ni. Okey, bagi menjayakan penubuhan Republik Komunis, pihak komunis melakukan pelbagai tindakan sehingga melumpuhkan ekonomi dan menggugat kestabilan politik negara kita. Okey, this is stimulus ya sayang, pelbagai tindakan. Dia dah buat pelbagai tindakan. Apa yang impak daripada tindakan dia telah melumpuhkan ekonomi dan menggugat kestabilan negara. Okey, nyatakan 2 usaha. Alright sayang. So nyatakan hanya fakta sahaja dan dia ada angka Roman di sini. Okey, jadi kita terus jawab. Terus tulis jawapan kita. Nyatakan 2 usaha. Jadi kita tak perlu tulis 2 usaha yang dijalankan British ialah, tak perlu. Straight. Okey, straight kepada jawapan. Okey. Let me see. Mewujudkan pasukan keselamatan, isytihar darurat, pengisytiharan darurat. Okey, siapa ni? Melaksanakan perang saraf, mewujudkan rancangan BRICS. Menubuh kawasan putih. Baguslah anak-anakku sayang. Dah ready nak pergi exam. Sayang-sayang cikgu, ada berapa usaha? Ada 9 usaha nak. Okey, 9 usaha. Apa usaha tu? Ini dia. You can write anything. Boleh pilih mana-mana sahaja. Rancangan BRICS boleh, perintah berkurung boleh, perang saraf boleh, rundingan baling boleh. Okey, tapi cikgu nak pesan ya sayang-sayang cikgu, tolong tengok cikgu demo tau. Cikgu apa-apa kena demo baru anak murid nampak. Contoh, rundingan baling. Okey. Tak, awak tulis macam ni. Cikgu dah dapat idea dah. Okay. Awak tulis dekat sini rundingan Kedah. Slash perang saraf. Okey, kat bawah ni awak tulis rancangan BRICS. Okey. Katakanlah awak tulis mentang-mentang Kedah terus keluar lorat saya. Saya orang utara. Okey. Terima kasih anak-anakku sayang. Okey, jawapan semua perfect. Padu jawapan korang. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk yang ni. Yang cikgu kata jangan slash macam ni. Okey, sekarang kita tengok rundingan Kedah. Rundingan Kedah ni salah nah. Rundingan Kedah salah. Dia sebenarnya adalah rundingan baling. So ni salah. Okey. Awak ada tak tukar pen tau? Okey. Ni salah. Ni betul. Ni betul. Tapi disebabkan awak buat macam ni, yang ni pun jadi salah. Tetapi kalau awak tulis dekat bawah ni, awak munculkan nombor 3, awak tambah sendiri, awak tulis kat bawah ni perang saraf. Yang ni awak boleh dapat markah. Tapi kalau awak tulis slash macam tu, 2 macam tu, tak boleh dapat. So this is teknik ya sayang. So tak boleh slash turun situ. Turun ke bawah, bukan pergi ke tepi. Turun ke bawah. Okay? Clear Okay? Nampak je. So soalan yang markah dia 2, dia mesti tepat. Dia mesti padu dan tepat. Dia tak boleh hanging in the bush. Tak boleh. No, baby, no. Okay. Clear. Baguslah Taufik Hidayat. Hari ni peserta paling aktif Taufik Hidayat. Yang tu cikgu nampak yang lain pun aktif juga. Kau lagi merajuk pakat-pakat left. Jangan. Okay. So kita lihat di sini. Bagaimanakah pelancaran rancangan BRICS dapat memutuskan hubungan PKM dengan Min Wen. Kalau awak perasan soalan ini kita buat minggu lepas. Tetapi kita buat di mana? Kita buat di soalan kertas 1. Ingat? Rancangan BRICS merupakan langkah untuk memutuskan hubungan Parti Komunis Melaya PKM dengan Min Wen. Ingat tak minggu lepas kita dah buat? Awak bayangkan kalau awak minggu lepas dah buat, awak dah tahu rancangan BRICS tu apa, awak dah tahu Min Wen tu apa. Kenapa pelajar tak boleh jawab dengan baik? Because they don't understand the concept. Okay, so rancangan BRICS tu apa? Mungkin ada yang baru masuk kelas cikgu hari ni kan? Nanti kata, cikgu ni poyo lah minggu lepas saya tak masuk, saya tak dengar, manalah saya nak tahu. Tak apa, cikgu simak akan baik, cikgu simak akan ulang balik.
Okey, rancangan BRICS ni apa? Memindahkan penduduk. Okey, so kita tulislah. Yang ni lah pentingnya nak kena tulis. Awak tak nak tulis, jangan malas nak. Memindahkan penduduk ke kampung baru. Min Yuan ni siapa? Dia adalah tali barut, PKM. Okey, bagaimanakah pelancaran rancangan BRICS? Macam mana kita nak faham benda ni kalau kita tak tahu rancangan BRICS tu apa? Sebab tu konsep kena faham. Jadi kita kena tahu dulu rancangan BRICS tu apa, Min Yuan tu apa. Barulah kita boleh jawab. Okey, sekarang bagaimana? Bagaimana ni kita nak menunjukkan cara. Okey, mesti ada fakta dengan huraian. Berapa markah? 4. 4 markah. So macam mana kita nak tulis? Okey. Cikgu dah sediakan di sini untuk nak jimatkan masa. Nampak? Cadangan jawapan. Penduduk setinggan di pinggir hutan telah dipindahkan. Nampak dekat sini? Dipindahkan ke pertempatan baru yang dikenali sebagai pertempatan baru. Nampak? Mereka dipindahkan ke pertempatan baru dikenali sebagai kampung baru. Nampak? Dah 3 dah nak. Kawasan ini dipagar dengan kawat besi dan dikawal oleh special constable. Pergerakan penduduk dikawal rapi. Nampak? Dikawal rapi. Nampak? Nampak tak kat situ anakku sayang? Alamak, Cikgu Yusof. Alamak, Master Sifu dah masuk. Alamak, Master Sifu dah masuk. Saya goyang sikit. Ini antara guru-guru hebat lah, maha guru untuk sejarah kan. Ini salah satu cikgu yang memang saya follow So macam semalam Cikgu Yusof boleh juga tiap malam Cikgu Yusof pun ada buat kelas, boleh masuk okey, ni semua orang-orang hebat. Saya ni cikgu yang bawah sikit. Tapi sama je. Okey, kalau kita lihat dekat sini, sebab tu kita kena faham dulu konsep. Okey, rancangan BRICS tu apa? Kalau tak faham memang tak boleh tulis. Bukan nak suruh faham. Okey, macam ni. Konsep dia macam ni. Cikgu bukan nak suruh, okey, these are the 2 books Okey. Cikgu bukan nak suruh kau transfer semua maklumat masuk dalam kepala dalam masa 80 hari ni. Susah yang. Okey. Jadi apa yang kita boleh buat? Latihan. Latih to be akan membantu kita. So kita slowly, kita tak tahu latihan yang kita buat ni akan boleh hit. Manalah tahu soalan keluar, kena. Mana nak tahu kan? Rezeki. Nak bagi soalan sport agak sukar jangan tanya cikgu. Cikgu, soalan sport tahun ni nak keluar apa? Oh, tak dapat nak, tak dapat. Letih mak, tak dapat. Tapi kita boleh bagi tajuk fokus macam tadi cikgu dah bagi okey. Alright, nampak tak kat sini? Ni kita ceritakan bagaimana mereka dipindahkan ke pertempatan baru, nama kampung baru. Dipagar dengan kawat besi. Keliling tu ada pagar. Dikawal oleh special constable. Pergerakan penduduk dikawal rapi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kata cikgu saya tak boleh tulis macam tu, cikgu saya boleh tulis macam ni je. Dipindahkan ke pertempatan baru. Ataupun awak tulis macam ni. Penduduk setinggan di pinggir hutan telah dipindahkan ke kampung baru. Dapat 2 markah. Dapat 2 daripada tak ada langsung. Okey? Right, clear? Boleh faham? Okey. Dapat Okey. Nampak? Dekat sini sebenarnya jawapan dia sangat banyak. Okey, jawapan dia memang besar, memang luas, banyak. Okey? Tapi kita pilih yang mana dekat di hati. Kenapa cikgu tak letak ni saja? Kenapa cikgu buat macam ni? Cikgu nak tunjuk contoh. Sebenarnya pendek je kita nak tulis. Kita tak perlu tulis panjang-panjang. Beri dia sangat. Okey? Sebab markah dia 4 sahaja. Okey? You don't have to write sampai 8 sampai 10. Tak perlu. Alright. Okey, C. Okey. Soalan C. Tanpa kerjasama rakyat, British tidak akan berjaya membantras ancaman komunis di tanah Melayu. Kemukakan bukti untuk menyokong pernyataan tersebut. Okey, ini adalah soalan kebat. Tetapi ini bukan soalan kebat yang terbuka. Yang makna kata kau boleh bagi je jawapan tu. Tidak Ini soalan kebat yang kita panggil macam jenis berfokus sikit. Okey. So minggu lagi 1, minggu yang terakhir, cikgu akan ajar tentang soalan kebat. Yang ni cikgu bagi sepintas lalu saja. Okey, nampak tak? The term sini tanpa kerjasama rakyat. So kat sini rakyat. Heroin dalam soalan ini adalah rakyat. Kita nak fokus kepada kerjasama rakyat. Rakyat telah memberikan kerjasama, jadi British telah berjaya. Okey, British tak akan berjaya kalau rakyat tak sokong. Jadi awak kena tahu
peranan rakyat membantu membantras komunis. Kita kena tahu peranan rakyat dalam membantras komunis. Okey, so ada setengah soalan kebat, kita tak boleh main taram macam tu je. Tak boleh. Cannot baby. No. Okey, so kita memerlukan kita berfikir sedikit dan kita kena ada, sebab cikgu kata konsep kita kena faham. Okey, tak nak cerita banyak-banyak, mari kita tengok kat sini. Nampak? Okey. Orang asli iaitu Senoi Prague telah membantu mengesan kubu persembunyian komunis di hutan. Nampak? Kenapa British berjaya? Sebab adanya orang asli ataupun Senoi Prague. Apa tugas mereka? Okey, awak kata, kalau awak bagi jawapan je, bantuan daripada Senoi Prague dan juga daripada Sarawak Rangers. Dah 2 markah. Memang betul. Tapi dekat sini ini fakta. Huraiannya apa? Okey. Alright. Senoi Prague. Apa Senoi Prague buat? Okey, dia telah mengesan kubu persembunyian komunis. Okey. Selain itu, kita ada Home Guard. Okey, nampak kat sini. Kita ada Home Guard yang telah buat apa? Okey. Home Guard buat apa? Membantu melindungi pekerja lombong. Nampak? Membantu melindungi pekerja lombong. Nampak kat sini? Senoi Prague buat apa? Home Guard buat apa? 4 markah. Cantik. Okey, seterusnya rakyat telah menyampaikan maklumat tentang komunis dalam perang saraf. Perang saraf tu apa? Perang saraf adalah kita kata apa? Perang psikologi yang tidak melibatkan senjata. Okey. Kita menyalurkan maklumat. Nampak ni? Maklumat telah disalurkan. Rakyat telah memberikan maklumat. Nampak? Di sinilah kita lihat peranan rakyat. Bukan kita kata rakyat mestilah bersatu padu, rakyat mestilah bekerjasama, mengelakkan perpaduan. Tak boleh jawapan macam tu. Untuk soalan kebat, kita kena lihat apa yang dia nak. Sebab itu kita ada bash. Okey, subjek. Subjek dia siapa? Dalam konteks ini, subjeknya ialah kerja. Alamak, sorry. Subjeknya, pen cikgu kadang-kadang dia manja-manja, bila cikgu nak cepat, dia mula buat hal. Kerjasama rakyat. Nampak? So kerjasama rakyat tanpa kerjasama rakyat. Sekarang kita nak buktikan soalan-soalan pembuktian ini merupakan soalan-soalan in. Bentuk-bentuk yang in. Dia nak kita buktikan. Okey, dia tak nak jawapan yang kita kata nak menunjukkan kefahaman kita. Okey, faham. Aduh Cikgu Yusofi buat saya gigil lah tiba-tiba tangan saya. Okey, so nampak ya sayang-sayang cikgu. Okey, soalan seterusnya. Ini soalan ni saya rasa saya kena ambil sebab ini soalan yang baru Ini soalan daripada salah seorang mahaguru hebat saya tahu siapa buat soalan ni. Okey. So soalan daripada bab 1 tingkatan 5 iaitu bab 1 tingkatan 5 iaitu ciri-ciri negara berdaulat Soalan ini menjadi pilihan 8 state. Bab 1 tingkatan 5 menjadi pilihan 8 state. Okey. So untuk kita kata apa, untuk analisa ni saya kena berterima kasih kepada kekanda saya Cikgu Hanita. Dia gajen dia telah buat So daripada situ kita lihat, kita boleh nampak soalan-soalan yang sangat kita kata menjadi pilihan state di Malaysia. Bukan Uganda, bukan New Zealand, bukan Papua New Guinea. Di Malaysia. Okey. Kebanyakan 8 state 8 state telah memilih bab 1 tingkatan 5 berkaitan dengan ciri-ciri negara berdaulat. Okey, so rajah berikut dalam soalan kita kadang-kadang dia bagi rajah, kadang-kadang dia bagi dialog, kadang-kadang dia bagi gambar. So kita kena alert kena alert. Dan kesemua benda yang diberikan di sini membantu kita semasa kita menjawab soalan. Tak ada bendanya dia bagi tak ada guna. Semua benda berguna. So untuk soalan ini cikgu rasa contoh yang terbaik untuk saya nak tunjukkan kepada awak bagaimanakah stimulus membantu kita menjawab soalan. Tengok betul-betul Okey. Ciri-ciri negara berdaulat dah bagi tahu dah. Ada 4 ciri-ciri negara berdaulat. Pemerintah, sempadan, perundangan dan rakyat. Okey. Sekarang soalan, apakah maksud kedaulatan? 2 markah saja. Okey, so kita nak terangkan apakah maksud kedaulatan. So anyone, ada siapa-siapa nak cuba? Anyone? Ada siapa-siapa nak cuba? Apakah maksud kedaulatan? Tulis. Come on. Allah. Okey. Allah sayang. Okey. Terima kasih Vivi.
Kedaulatan bermaksud kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara. Betul, Radi jawab betul, Alia jawab betul. Lambing, siapa yang lambing ni? Munir pun jawab betul. Okey. Betul, semua jawapan ini betul. Tapi sayang, ada satu je masalah. Apa masalah dia? Apa masalah dia? Ayat kena lengkap sayang. Ayat kena lengkap. Kedaulatan kuasa tertinggi suatu wilayah. Betul Haris. Ni jawapan yang tadi tu betul sayang. Okey, cuma cikgu tanyakan so direct. So sekarang ni ayat kena lengkap ya sayang. Ayat lengkap mesti ada subjek dan predikat. Ayat itu mesti boleh berdiri dengan sendiri. Okey, very good. Thank you so much. Aktif anak-anakku sayang, terbaiklah korang. Sayang korang. Kedaulatan bermaksud kuasa tertinggi. Ya, terima kasih Radi. Tengok tu dia jawab balik. Okey, thank you, thank you. Terharulah pagi-pagi ni ada anak yang semangat macam ni. Saya doakan ni calon-calon A+. Okey, tengok dekat sini sayang. Kedaulatan bermaksud ni dia tak ada markah ya. Okey, kena ada intro ya kan cikgu cakap tadi. Kita boleh minta apa? Apa dia sayang? Kali juga kita boleh minta. Kali. Order makanan kau? Breakfast? Jangan macam ni, cikgu pun lapar. Ke saya tak dengar? Ini Kali boleh minta. Amin, cikgu kata apa Amin? Amin. Ibu betul. Okey. Minta. So, kita tengok dekat sini tolong mute kan. Admin tolong mute kan. Kedaulatan bermaksud kekuasaan tertinggi. Nampak dekat sini nak kekuasaan. Okey, kekuasaan tertinggi. Ibu. Admin tolong mute kan please. Ibu. Okey. Ini boleh. Bantu Kenapa saya punya ni lock ni? Okey. Alright, admin tolong mute kan dia. Kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah untuk melakukan kenapa? Kewibawaan untuk melakukan pentadbiran bebas merdeka. Nampak? Okey. So dekat sini satu ayat saja kita dah boleh dapat markah penuh. Okey, kita cuba. Okey, cuba jangan tak cuba. So kalau kita okey, kalau kita tak tulis, kita tak tahu. Okey, tak apa. Tulis. Sebab tu practice make perfect. Alright, sayang-sayang cikgu. Letuplah korang. Okey, sekarang berdasarkan rajah di atas. Mengapakah ciri negara berdaulat penting kepada sesebuah negara? Nampak tak? Ciri negara berdaulat. Mula-mula kan awak mesti tanya, apa ciri negara berdaulat? Kat mana nak cari? Sayang, nampak tak dekat sini? Berdasarkan rajah di atas. Rajah kat mana? Rajah ni lah. Berdasarkan rajah di atas. Rajah ni lah. Jadi kita nak explain apa? Dekat sini dia dah bagi tahu dah. Awak boleh explain tentang pemerintahan, awak boleh explain tentang sepadan, awak boleh explain tentang perundangan, maupun awak boleh explain tentang rakyat. Sebab tu cikgu cakap dalam soalan ada jawapan. Okey, dia beri tapi mula-mula saya pun confused. Saya pun confused juga bila saya tengok soalan ni. Kat mana rajah mana? Saya sendiri pun saya confused. Tapi bila saya tengok balik, mengapakah ciri negara berdaulat penting? So kita pilihlah yang kat atas tu. Pemerintah ke, sempadan ke, perundangan ke, ataupun rakyat. So ni contoh Pilih salah satu je ke? Tak bolehlah salah satu sayang. Ada 4 sayang. 4 markah. 4 markah. Jadi kita kena alert lah. So sekurang-kurangnya 2. Kita kena explain. Kita tak boleh tulis je. Okey, ciri negara berdaulat ialah. Dia bukan minta ciri negara berdaulat. Dia minta mengapa. Mengapa ciri negara berdaulat penting? Okey, jadi awak dah tahu dah. Ciri negara berdaulat penting tu awak ambil katalah pemerintah. Pemerintahan. Awak tulis sini. Ciri negara berdaulat penting kerana, kena ada intro ya bebe. Pemerintah menjaga kestabilan politik dan memajukan negara. Ini di bawah mana? Pemerintahan. Kita pilih item pemerintahan. Kalau awak tulis pemerintah, bawa turun kat bawah, dia tak ada markah. Sebab dia dekat Q, kita akan bagi Q. Sebab kat atas tu kita bawa turun. Okey, pemerintah buat apa? Dia menjaga kestabilan politik. Dia memajukan ekonomi negara. Itu pemerintah.
Selain itu perundangan. Perundangan menjadi asas penting. So kenapa kita tulis perundangan dapat markah? Sebab kat sini tulis perundangan Okey. Perundangan mana dia pergi? Perundangan menjadi asas kepada peraturan negara. Peraturan negara dan dapat melindungi rakyat. Melindungi rakyat. Nampak? Sebenarnya kita kena tahu yang atas tu dah apply dekat bawah. Okey, awak boleh pilih rakyat juga, tak ada masalah. Okey? Satu isi satu huraian darab 2. Betul sayang Leong. Betul sayang. Nampak? Tapi contoh kenapa dekat perundangan ni tak dapat markah? Cikgu, perundangan kenapa tak dapat markah? Kita ambil ciri perundangan. Perundangan ni dah ada kat dalam queue tu. Dia dah ada kat atas tu. Kita bawa turun balik. Pemerintah menjaga. Pemerintah tu di bawah pemerintahan lah. Okey, rakyat buat apa kalau kata nak pilih rakyat? Boleh. Rakyat ialah penduduk dalam negara tu. Apa peranan rakyat? Rakyat mematuhi undang-undang, rakyat taat dan setia kepada raja dan negara. Dapat markah. Okey? Nampak kat sini? Nampak? Rakyat ialah penduduk sesebuah negara. Penduduk, maka dia dekat penduduk. Terikat kepada undang-undang. Betul lah kalau kita duduk Malaysia, ikutlah undang-undang Malaysia. Kalau kita duduk US, ikutlah undang-undang US. Gitu. Dapat anakku? Dapat. Kalau nak tambah dapat mengelakkan anak asal luar datang ke negara, boleh ke? Boleh. Tak ada masalah nak. Boleh. Okey? Boleh. Tapi makna kata kita explain lah daripada yang atas tu. Okey? Dapat? Nampak? Mana-mana jawapan munasabah. Okey? So kita kena hati-hati. Kadang-kadang dekat B tu pun dah boleh jadi separa kebat. Separa kebat. Kelas kau. Okey. Alright, kita pergi kepada C. Coki-coki. Masa sangat mencemburui kita. Okey, sayang. Saya nak awak semua fokus ya. Tengok sini. Okey. Pernyataan berikut berkaitan tentang kepentingan kedaulatan negara. So awak bacalah. Saya kena baca ke? Saya baca cepat-cepat lah. Kedaulatan negara amat penting kerana ia dapat mengelak negara dari terus dijajah atau dijarah. Dah lama tak dengar perkataan dijarah. Okey, kerajaan perlu menangani isu ini secara berhemah tetapi memberi Malaysia bahawa kompromi dalam latan negara. Sumber 20. Okey, saya pengetahuan semua soalan-soalan yang cikgu pilih ni adalah soalan tri-state soalan tri-state. Yang ni yang daripada negeri Perak. Set 1 daripada Perak. Dia ada beberapa daerah, dia ikut daerah. So saya pilih yang ni. Sebab saya rasa soalan ini sangat best. Okey. So kenapa saya pilih soalan ini? Pertama sekali dari segi kebat kalau kita lihat kebat, ini adalah format yang baru saya nak share dengan awak semua. Ini adalah contoh format yang baru yang mana dia memberikan stimulus, ada stimulus. Berdasarkan stimulus yang diberikan itu, pelajar boleh mendapat markah. Dengan syarat jangan tiru, jangan copy bulat-bulat dalam ni, tulis kat dalam sini tak dapat markah. Kita kena buat olahan. Okey? Kedaulatan negara amat penting. Tadi kita dah tahu kedaulatan bermaksud kekuasaan tertinggi ataupun kita kata kita ada kewibawaan kita sendiri, which is kita boleh mentadbir negara kita mengikut cara kita. Orang lain tak boleh campur Okey. Alat mengelak negara daripada terus jajah. Makna kata kita dah free. Okey. Kerajaan perlu menangani isu ini secara berhemah. Kita kena wise lah dalam ni. Tetapi tegas demi memberi isyarat kita tidak berkompromi. Okey. Beri ulasan anda berdasarkan pernyataan tersebut. Beri ulasan anda. So macam mana kita nak jawab soalan yang macam ni? Okey. Alright. Ini cikgu bagi contoh Contoh Okey, kedaulatan negara amat penting untuk memastikan kedaulatan negara tidak terancam. Nampak tak? Dia ulang balik. Ulang balik kat sini. Nampak? Contoh katakanlah kadang-kadang student dia tak perasan, dia tulis ulang-ulang. Kedaulatan negara amat penting untuk memastikan kedaulatan negara tidak terancam. Dekat sini parking dia adalah tidak terancam. Okey. Selain itu dapat mengelakkan penjajahan. Mengelakkan penjajahan. Sebab apa? Kita dah merdeka. Dan menghalang campur tangan kuasa asing. Menghalang campur tangan kuasa asing dalam pentadbiran negara. Okey, kita tidak boleh bertolak ansur tentang soal kedaulatan negara. Kat mana kita dapat ayat ni? Nampak ni? Tidak berkompromi. Nampak? Tidak berkompromi. Nampak?
Nampak? Mengelak daripada terus dijajah. Sebenarnya kita dah merdeka. Nampak? So kita kena olah. Jangan copy daripada atas, buat turun bawah. Tak dapat markah ya sayang. Kalau you copy daripada atas, you terus tulis, you tak dapat markah. You kena olah. Okay? Cikgu, macam mana kami nak master yang ni? Senang saja jawapan dia, kita kena buat latihan. Tak boleh, dia tak ada datang. Nak ambil. Tak. Itulah kemahiran kita membuat latihan. Sebab tu awak masuk kelas saya. Okey, kita tidak boleh bertolak ansur. Tidak boleh bertolak ansur tentang soal kedaulatan negara. Tidak boleh bertolak ansur. Hal ini untuk memastikan keselamatan negara terjamin. Nampak? Tidak terancam, mengelakkan penjajahan, mengalang campur tangan kuasa asing, tidak bertolak ansur dan keselamatan. Nampak? 5 di sini. Okey? Sebenarnya ni, di sini ni. Okey? Clear? Boleh faham anakku sayang? Okey? Mungkin ini agak baru, tapi kita akan nanti dalam kelas yang last class saya akan berikan beberapa contoh, okey, untuk membantu calon-calon anak-anakku sayang, my kids, my dearie kids, untuk cuba gitu supaya semua orang tak risau. Apa budak tu cakap? Risau. Okey? Supaya awak semua tak risau, kita kena cubalah. Okay, practice make perfect. Okay, alright. Ingat sayang bab 1 tingkatan 5 menjadi pilihan 8 state. Tengok ni, cikgu tulis ni, nampak? Cikgu tulis. Okay, nampak? Cikgu tulis. Supaya tak risau. Cikgu perlu tulis inference untuk soalan tadi. Boleh? Boleh tulis. Hal ini untuk memastikan keselamatan negara terjamin. Inference satu. Okay? Kalau tak ada inference pun tak ada masalah nak. Jangan duk risau. Pelajar ni saya tengok bila saya pergi ceramah-ceramah, saya pergi kelas-kelas. Kenapa dia tak tulis? Sebab dia tak ada inference. Pun tak tulis. Jangan sayang. Hatta awak hanya ada fakta sekalipun, semua fakta tulis je nak. Tulis. Tulis. Itu je pesanan daripada Cikgu Shima. Okay. Now kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Soalan ini juga sangat panas ya sayang. Tingkatan 5 bab 3 menjadi pilihan 10 state di Malaysia. 10 nak 10. Mak tak tipu. Okey. 10 state. Okey. Mana cikgu tahu? Nanti awak kata cikgu temberang lah. Cikgu Shima temberang lah. Cikgu tak temberang Ini analisa yang dibuat oleh Puan Hanita. Okey. So topik ini tengok di sini. Tingkatan 5 bab 3. Sebab tu apa yang penting kerjasama. So apabila Cikgu Hanita buat, kita tengok dia dah memudahkan. Terima kasih. Semoga Cikgu Hanita dipermudahkan urusan dia. Okay, dia selalu bantu buat benda ni. Okay, so kalau kita tengok nampak ni, almost every state telah memilih ni. Jadi awak pun buat catatan. So kita kena buat latihan lebih sikit. Okay. Daripada tingkatan 5 bab 3. Okey, iaitu berkaitan tajuknya apa? Apa tajuk bab 5 tingkatan 3? Alamak, cikgu lupalah. Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Ada 2 di situ. Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. So kenalah baca lebih sikit bab ini. Okey. Nyatakan 3 institusi tersebut. Dalam sistem raja berperlembagaan, terdapat 3 institusi yang berperanan dalam mengurus pentadbiran dan pemerintahan negara. Nyatakan. So nyatakan sayang. So nyatakan kita hanya bagi fakta sahaja dan kebetulan dia adalah angka Roman. Okey, so kita ada apa? Okey, nyatakan 3 institusi tersebut. So kita pun tulis. Takkanlah kita tulis pen merah kan? Okay, cikgu tukarlah kepada pen biru lah. Pen merah, pen biru. Cikgu marah, I love you. Okay. Institusi, kita pun tulis. Majlis Raja. Okay. Lepas tu, 3 institusi yang berperanan institusi Majlis Raja-Raja. Okay, lepas tu kita ada institusi beraja di negeri-negeri Melayu. Cikgu pakai short form sebab cikgu nak cepat tau. Okey. Dan lagi satu adalah yang di Pertuan Agong.
Okey, cikgu nak tanya, boleh tak tulis YDPA? Okey, kau nak short form. Bukan Raja Berparlimen sayang. Raja Berperlembagaan, bukan Raja Berparlimen sayang. Munir, Raja Berperlembagaan sayang. Okey, Raja Berparlimen. Demokrasi berparlimen, Raja Berperlembagaan. Boleh tak tulis YDPA? Tadi Leong cakap cikgu tengok dekat situ Leong cakap tak boleh. Memang betul yang sayang tak, jangan tulis macam ni. Okey, jangan tulis macam ni, tulis penuh. Tulis penuh sayang. Okay, tulis penuh. Yang Tuan Agong. Okey. Jangan tulis YDPA. Jangan short form yang macam ni jangan. Okey. Buat peace cikgu cute. Buat jangan macam ni. Cikgu kan boleh orang cakap cikgu cute. Nanti cikgu Okey. Alright, nampak sistem Raja Berperlembagaan. Tengok. Cikgu, kalau saya tak tulis institusi, saya tulis majlis raja-raja. Boleh lah. Tak mencacatkan pun. Okey. So kita tengok dekat sini. Jelaskan tugas eksekutif yang di Pertuan Agong. Tugas eksekutif yang di Pertuan Agong ni banyak nakku. Banyak. Bukan sikit. Banyak. Okey, contoh. Kita ambil yang di Pertuan Agong berperanan sebagai, tengok ni, sebagai melantik. Nampak? Dah sebagai melantik. Kalau tak ada sebagai pun tak ada masalah. So jawapan dia, okey cikgu pakai pink pula lah. Okey, melantik Perdana Menteri. Nampak? Melantik Perdana Menteri. Alamak, tak cantik. Kejap, cikgu tak suka benda tak cantik. Okey, melantik Perdana Menteri satu markah. Dan, alamak, bateri. Alamak. Bagi cikgu 1 minit. Cikgu terlupa. Sekejap ya sayang. Okay, we are back. Asyik baik. Okay, melantik Perdana Menteri dan Peguam Negara. Udah 2 markah nak. 2 markah dah kat sini. Simple je. Janganlah tak cuba langsung. Bila ada kelas-kelas macam ni, bila awak masuk, awak belajar betul-betul, simpan benda ni. Okay. Memang kalau katalah keluar periksa, tak ke jackpot. Baginda juga, baginda adalah kata ganti diri untuk raja jangan tulis mereka, dia, tak mau. Baginda juga bertanggungjawab melantik diplomat Malaysia ke luar negara. Selain itu, baginda merupakan pemerintah tertinggi angkatan tentera. Nampak? Okey, jawapan biasa-biasa je. Tapi letup. Membubarkan parlimen boleh, ketua negara boleh, peguam negara, melantik peguam negara. Betul. Bagus dia. Keep it up sayang. Okey, nampak? Ayat lengkap. Tapi cikgu nak pesan yang tadi cikgu kata koma tu, jangan tulis macam ni Yang di Pertuan Agong berperanan melantik Perdana Menteri, peguam negara, diplomat asing ke negara luar dan ketua angkatan tentera. No baby, no. Tak mau. Ayat itu mesti boleh berdiri dengan sendiri. Okay, so yang ni kita pakai dan is okay. Satu je, kira macam ni. Okey lah, paling basic. Tapi cikgu tak nak koma. Tak mau. Nanti awak akan kehilangan markah. Okey, cikgu kalau tertulis dia akan tolak markah ke? Taklah tolak, cuma dia bulat lah kat situ. Try not. Minimize kita. Okey? Alright. So nampak banyak tugas dia, 13 semuanya nak. Kita nak berapa nak? Kita nak 3 je. 3 je. Nampak? Ini dekat structure Structure dia pendek-pendek je jawapan. Okey? Dan lagi satu cikgu nak pesan, dia memang cukup atas line yang dia berikan. Okey? Kalau awak tulis mesti cukup. Tulis kat sini, jangan tulis kat tempat lain, tulis kat sini. Okey? Alright. Sistem Raja Berperlembagaan masih relevan. Adakah masih relevan? Relevan ke? Adakah sistem ini masih relevan? Jadi awak kena faham dulu Raja Berperlembagaan tu apa, barulah boleh jawab. Mengubah undang-undang. Raja tidak mengubah undang-undang ya, dia tidak mengubah undang-undang. Mengubah undang-undang tu parlimen, betul Yong. Ya sayang. Zikri sayang, bukan mengubah undang-undang ya. Okey, apa lagi kat sini yang cikgu terlepas? Nanti cikgu terlepas.
Saya pernah baca yang di Pertuan Agong menentukan undang-undang Islam Malaysia. Is it right? Dia bukan menentukan undang-undang Islam di Malaysia. Dia adalah ketua agama Islam. Undang-undang ni dia bukan dia yang tentukan. Okey, dia mengesahkan benda. Okey, dia bukan menentukan. Bukan dia buat pun, dia tak buat. Alright, so kita tengok sini. Sistem raja berperlembagaan masih relevan. Raja berperlembagaan, adakah masih relevan? Sistem beraja, adakah masih relevan? Berikan alasan anda. So cikgu bagi kat sini. Contoh sistem raja berperlembagaan masih relevan kerana dapat mengekalkan identiti negara. Bukan semua negara dekat dunia ni ada raja. Kita antara monarki yang terakhir. Okey? Mengekalkan identiti negara dan merupakan simbol kedaulatan negara. Dah dapat 2 markah kat sini. Hal ini kerana Malaysia mempunyai rakyat yang pelbagai kaum dan agama. Okey, kita ada pelbagai kaum dan agama. Okey, secara tak langsung sistem ini dapat melindungi rakyat pelbagai kaum kerana raja adalah lambang perpaduan rakyat. Simple je. Simple saja. 1, 2, 3, 4, 5. 5 markah. Siapa nak bagi? Okey, katakanlah cikgu saya tak boleh tulis sampai 5 cikgu. Tak payahlah gini. Tulis je. Masih relevan kerana itu merupakan identiti negara kita. Okey, identiti negara kita. Apa identiti negara kita? Kita beraja. Singapura tak ada raja, Indonesia tak ada beraja. Okey. Filipina tak ada raja, negara-negara yang ada presiden dia tak ada raja. So kita antara monarki yang terakhir. Okey, nampak identiti, simbol, ni adalah ayat-ayat yang biasa tapi kena hit the point. That's what we want. Okey. Alright, sayang-sayang cikgu. Okey. Okey. Sekarang kita kepada soalan yang terakhir. Okey, cikgu ada lagi 10 minit. 11 minit macam tu. InsyaAllah lepas. Okey, rukun negara. Sayang, rukun negara juga soalan. Ya, betul sayang. Terima kasih Leong. Bantu kawan-kawan kat sini. Thank you Leong. Okey, rukun negara juga soalan yang telah dipilih ya oleh 8 state. 8 state telah memilih rukun negara. Okey. So makna kata kalau awak hari ni dengan cikgu daripada pukul 9 tadi, bukan pukul 9 lah. Actually urus setia dah ambil masa saya dah lah dekat 20 minit juga buat intro semua kan. So saya kena cepat lah. Jadi sebab saya kena habis pukul 10.30 sebab pukul 11 nanti the next akan masuk. Okay. Sebab urus setia dah ambil masa saya dekat 20 minit intro semua kan. Baca doa semua. Baca doa tu penting. Kalau tak baca doa tu tak berkat pula. Okey, so jadi cikgu kena cepat. So bila cikgu cepat, maafkanlah diriku, anakku sayang. Okey, so pengerusi pun dia dah buka kamera dia, makna kata saya dah nak kena habis. Tapi tak apa, saya tetap akan habiskan dulu, lepas tu baru boleh tamat ya. Kalau tidak nanti cikgu merajuk. Okey, gambar berikut merupakan ideologi negara yang dibentuk sebahagian daripada usaha kerajaan ke arah perpaduan. Nampak? Usaha kerajaan ke arah perpaduan. Apa? Rukun negara. Dia dah tulis kat sini. Siapa yang tak hafal rukun negara, memang cikgu jentik telinga dia. Mentang-mentang lah tak pergi sekolah, kau dah lupa. Okay. So rukun negara, apa yang boleh dia tanya? Okay. Sejarah pembentukan rukun negara. Okay, 3 markah je. Okay, bagaimana kita nak jawab? Okay, ada tak jawapan kat sini? Macam cikgu tengok. Cikgu ada masa sehingga 10.45. Saya ambil 10.45 je. 10.50 tak boleh, kesian anak-anak ni nanti dia nak masuk kelas cikgu lagi satu, nanti dia penat. Okey. Okey, mari kita tengok dekat sini anak-anakku sayang. Okey, mari kita tengok kat sini. Rukun negara dibentuk disebabkan oleh peristiwa 13 Mei 1969. Okey, apa peristiwa 13 Mei tu? Pertumpahan rusuhan kaum yang maha dahsyat pernah berlaku di Malaysia. Waktu tu. Kita harap peristiwa ini tidak akan berulang lagi. Saya berdoa supaya Malaysia kekal aman. Okey. Disebabkan rukun negara dibentuk disebabkan oleh peristiwa 13 Mei. Peristiwa 13 Mei 1969. Ia merupakan hasil daripada perbincangan Majlis Perundangan Negara MAPEN. Katakanlah awak tak ingat Majlis Perundangan Negara tapi awak tulis macam ni. Ia merupakan hasil perbincangan MAPEN.
Boleh dapat markah cukup. Sebab dalam buku teks ada tulis MAPEN yang dibentuk oleh Mageran. Okey, Mageran. MAPEN. Okey, pada Januari 1970. Rukun negara diisytiharkan secara rasmi pada 31 Ogos 1970 sempena kemerdekaan negara. Kemerdekaan negara yang ke-13. Nampak? Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Dia minta berapa nak? 3 je. Okey. Awak kata ini merupakan idea MAPEN. Idea MAPEN dibentuk oleh Mageran. Okey. Diisytiharkan secara rasmi pada 31 Ogos. Pun boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Ataupun ni semua tak ingat. Awak ni semua tak ingat. Awak ingat rukun negara dibentuk disebabkan oleh peristiwa 13 Mei 1969. Rukun negara diisytiharkan secara rasmi pada 31 Ogos 1970 sempena kemerdekaan negara yang ke-13. Pun awak dah dapat 3 markah. Okey, dah dapat 3 markah. Okey, so jangan risau. Don't waste your time. Jangan risau benda-benda yang bukan-bukan. No. Okey. So, tengok dekat sini mengapakah prinsip rukun negara perlu dihayati oleh semua rakyat? Prinsip rukun negara perlu dihayati. Kenapa? Why? Okey, kalau mengapa sayang, kalau kita tengok dekat sini, kalau mengapa kita mesti beri sebab. Sebab apa kita perlu menghayati? First of all, you have to understand. Rukun negara tu yang ada 5 tu. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara. Okey. Apa lagi? Keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Cikgu pun tiba-tiba speechless. Okey. Mengapa rukun negara perlu dihayati? Kenapa kita perlu hayati? Okey. Prinsip ini perlu dihayati, ada intro untuk membentuk kepribadian yang baik. Kita kata apa? Okey, cikgu tukarlah pakai color biru pula lah. Kepribadian yang baik supaya dapat menjaga keharmonian. Sebab apa? Kita tahu peristiwa itu disebabkan oleh tidak adanya perpaduan. Okey, membentuk kepribadian yang baik, nilai-nilai murni yang baik. Selain itu dapat melindungi hak setiap anggota masyarakat melalui pematuhan undang-undang. Nampak? Sebab itu, mengapa perlu dihayati, kita kena kaitkan dengan prinsip rukun negara tu. Perlu tulis ke prinsip tu? Sayang, tak perlu tulis sayang. Sebab dia dah ada dah kat atas. Sebab tu kita kena faham. Sebab tu cikgu kata konsep. Okey, kepercayaan kepada Tuhan. Okey, rakyat yang mempunyai Tuhan, orang yang beragama senang diuruskan. Sebab agama, setiap agama akan menganjurkan penganutnya buat benda baik. Dia tak suruh buat benda tak baik. Okey, kesetiaan kepada raja dan negara. Kita semua setia kepada raja yang sama, negara yang sama. Okey, sebab tu kita ada Yang di-Pertuan Agong sama, mewakili ketua negara kita adalah Yang di-Pertuan Agong. Okey, kalau negeri tu dia ada sultan-sultan dia lah. Okey, keluhuran perlembagaan, undang-undang sama. Okey, undang-undang adalah benda yang tertinggi, panduan kepada kita. Kita ikut undang-undang. Kalau orang tak ikut undang-undang, apa jadi? Negara huru-hara. Bila negara huru-hara, ekonomi tak bagus. Rakyat hidup dalam ketakutan. Okey? Kesopanan dan kesusilaan. Di sinilah datangnya toleransi. Kita ingat dekat orang. Sebab tu cikgu kata, bila belajar, jangan belajar secara tuju. Kita belajar sekarang kena berfokus. Di sinilah kita datangnya simulasi. Sebab tu cikgu bagi batch. Okey? Kita menganalisa. Okey, kita melihat peranan siapa. Okey? Jelas cikgu harap semua jelas. Okey, tengok kat sini Okey, nampak ni. Kenapa kita perlu menghayati? Dia dah nak macam kebat kan? Tapi sebenarnya kita kena kaitkan dengan jawapan kita. Kena kaitkan dengan prinsip rukun negara tersebut. Kita boleh pilih mana-mana prinsip sahaja daripada yang 5 itu. Okey? Alright, membentuk kepribadian, membina keharmonian. Alright. C, perpaduan kaum dapat dipupuk melalui prinsip rukun negara. Berikan penjelasan anda. Again, this is kebat. Tetapi ini kebat yang berfokus. Bukan kita boleh taram je. Okay? Perpaduan kaum dapat dipupuk melalui prinsip rukun negara. Kita nak tarik prinsip rukun negara yang mana menunjukkan adanya perpaduan kaum di situ. Okay? Contoh cikgu sebab kita dah
kesuntukan masa, cikgu terus pergi kat sini. Perpaduan kaum dapat dicapai apabila setiap anggota masyarakat menghormati antara satu sama lain. Prinsip kesopanan dan kesusilaan menekankan penghayatan nilai murni. Penghayatan nilai murni dan tingkah laku seseorang. Okay. Sifat individu yang bersopan santun adalah amat penting dalam masyarakat pelbagai kaum di negara ini untuk menjamin keharmonian. Nampak? Dia ambil prinsip apa kat sini? Prinsip apa dia ambil? Kesopanan dan kesusilaan. Okay. Kita boleh ambil prinsip lain, tak ada masalah. Boleh je ambil prinsip kedaulatan undang-undang. Sebab apa? Perpaduan. Semua orang ikut undang-undang yang sama. Dia tidak ada perbezaan untuk kita. Okay. So kalau macam yang ni perpaduan kaum, cikgu ambil contoh daripada kesopanan dan kesusilaan. Okay. Makna kata kita menghormati orang lain. Okay. Nilai-nilai murni. Okay. Bersopan santun supaya kita dapat menjaga keharmonian. Okay. Nampak ada kat sini. Okay. So kita telah tamat kita telah sampai kepada penghujung. Okay. So ada soalan tak? Ada soalan tak untuk saya? Ada soalan? Tak ada soalan, cikgu. Ya? Tak ada soalan, cikgu. Tak ada soalan. Okay. So far so good, semua orang boleh ikut. Can you follow? Boleh ikut, cikgu. Alhamdulillah. Okay. So saya stop sharing dulu. Okay. Kalau untuk sesi hari ni skala 1 sampai 5, berapa cikgu dapat? 1 biasa-biasa, 5, Radis 10. Cikgu baru bagi 1 sampai 5. Kau bagi 10 nak? Terima kasih Radis. 10 kuasa 2. 2/100, 50. 10. Anis Amira 4. Cikgu boleh saya dapatkan video sesi ini? Boleh tengok balik dekat ruangan. Saya dapat 4 tadi. 1000 bahagi 5. 1000 bagi 5, 500. Banyak sangat tu. Banyak dah. Okay, thank you so much everyone. Okay, kerana join sesi cikgu pada pagi ini. Kita syah tadi 130. Almost like 140 kalau saya tak silap. Okay, so thank you so much everyone. Okay, thank you so much yang join sesi pada pagi ini. So bangun pagi-pagi masuk sesi ni, memang you all are awesome. Cikgu macam mana nak bezakan kebab biasa dengan kebab berfokus? Jenna sayang, itu sesi kita yang keempat. Okay, sesi kita yang keempat. Jangan lupa, itu kelas kita yang keempat. Okay, minggu depan cikgu akan bersiaran bukan pada hari Ahad. Cikgu akan bersiaran pada hari Sabtu. Saya tukar. Saya akan buat opening. Opening hari Sabtu. Cikgu Shima buat opening pukul 9 pagi. Please sayang-sayang cikgu bangun pagi, semua bangun pagi, belajar bersungguh-sungguh. At least cuti sekolah awak dah memperuntukkan 4 minggu untuk belajar sejarah. Kelas kau, so tak payah risau lagi. Okay, supaya semua orang boleh, kita kata apa, letup resultnya. Okay, so sejarah is fun, is very easy untuk kita lulus. Okay, saya akan bawakan lagi tajuk-tajuk topik-topik yang lain untuk kita discuss dalam sesi untuk essay. Okay, thank you so much everyone. Thank you so much. I really appreciate. Boleh Cik Nur Azizi, boleh tak ada masalah, boleh PM tepi. Okay, so thank you so much everyone. Thank you so much. Okay, it's like a great pleasure. Okay, 1,5 jam 5 soalan. Bukan biasa-biasa sayang. Okay, good job everyone. See you all next week on Saturday. Jangan silap ya, Saturday. Okay, bye semua. Assalamualaikum. Bye. Take care everyone. Stay safe, okay? Bye. Terima kasih cikgu. Sama. Dan teknik dan cara menjawab soalan bagi subjek sejarah oleh Cikgu Shima sebentar tadi.